Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Okey, kelas pendidikan jasmani pada hari ini saya nak ceritakan tentang satu tajuk pendidikan kesihatan, iaitu kesihatan diri dan reproduktif. Okey, dalam tajuk ni awak semua akan belajar, awak semua akan tahu tentang apa itu yang dimasukkan dengan identiti seksual. Okey, itu yang pertama. Okey, yang keduanya orientasi seksual. Okey, yang ketiga, cara kita nak menjana idea untuk menangani atau mengatasi masalah kecelaruan identiti ini. Okey. Seterusnya, kita pergi ke tajuk kehormatan diri. Okey, selepas itu kepentingan untuk kita jaga kehormatan diri, dan yang terakhir sekali, kesan kalau kita tak jaga kita punya kehormatan diri. Okey, seterusnya, okay, kita pergi laju je. Okey, saya tak nak bebel lama-lama, nanti awak pun bosan. Okey, baik. Identiti seksual, okay, melibatkan aspek psikologi dan ciri-ciri tingkah laku berkaitan dengan seseorang individu, sama ada lelaki atau perempuan. Biasanya merujuk kepada penerimaan tingkah laku, sikap, personaliti yang diwarisi yang boleh membezakan lelaki yang bersifat sasa dan perempuan yang berciri lembut. Okey. Jadi macam saya, contoh saya adalah seorang lelaki. Jadi lelaki itu adalah identiti seksual saya. Okey. Kalau awak perempuan, awak punya identiti seksual adalah perempuan. Okey. Yang seterusnya kita pergi kepada orientasi seksual. Okey, ia merupakan kecenderungan identiti personal terhadap seksual tertentu yang mencerminkan diri individu sama ada terarah kepada tiga jenis orientasi seksual, iaitu heteroseksual, homoseksual dan bisexual. Okey. Baik, bahasa mudah orientasi seksual ni adalah tarikan seksual atau emosional kepada individu. Okey. Senang ceritanya macam ni lah. Okey, awak suka kepada seseorang. Okey. Bukan sekadar kawan tetapi lebih daripada kawan. Itu adalah orientasi seksual. Seorang lelaki, dia bercinta dengan seorang perempuan. Itu adalah orientasi seksual. Okey, baik. Abaikan homoseksual yang bawah tu, kita teruskan pada slide yang seterusnya. Okey. Heteroseksual. Okey, heteroseksual adalah tarikan seksual terhadap pasangan yang berlainan jantina. Seperti yang saya bagi contoh tadi, lelaki suka perempuan, perempuan suka lelaki. Okey, dan heteroseksual ni adalah hubungan seksual yang normal. Okey, yang normal. Yang seterusnya, okay, bisexual bermaksud tarikan seksual terhadap kedua-dua jantina. Okey, kalau dia seorang perempuan, dia mempunyai perasaan kepada perempuan yang lain. Jika dia seorang lelaki, dia suka pada lelaki yang lain. Okey. Dan satu lagi, dia suka juga, dia seorang lelaki, dia juga suka orang lelaki. Perempuan pun dia suka, lelaki pun dia suka. Okey, itu bisexual. Okey. Dan yang terakhir sekali, homoseksual, tarikan seksual terhadap jantina yang sama. Okey, seperti yang saya dah cakap pada bisexual awal-awal tadi. Okey, homoseksual ni dia suka jantina yang sama. Lelaki sayang lelaki, lelaki bercinta dengan lelaki, perempuan bercinta dengan perempuan. Nampak? Jadi kat situlah kita selalu dengar perkataan gay, perkataan lesbian. Inilah homoseksual, golongan homoseksual. Okey. Okey, baik, kita pergi kepada ini kecelaruan identiti seksual. Macam mana identiti seksual tu boleh bertukar ataupun seseorang itu celaru. Apa benda ni? Aku ni lelaki ke?
perempuan ni, aku rasa aku ni macam seorang lelaki yang terperangkap dalam badan perempuan, ataupun yang sebaliknya. Okey, ada golongan yang tercelaru, memang dicelarukan lah dia punya identiti seksual ini. Okey, yang kita panggil sebagai transseksual. Yang mana golongan ini dengan lebih advancenya dia telah mengubah jantina ataupun mengubah bentuk badannya. Okey, nak cerita dengan lebih detail tak payah, macam-macam nanti korang cari. Okey, baik. Langkah untuk kita mengatasi masalah kecelaruan ini. Okey, yang pertama, elakkan cara hidup yang tak baik. Okey, suka berfoya-foya, okey, berkawan bebas, tak kisah lelaki perempuan, berpegang-pegangan, pakaian yang mendedah, okey, pakaian yang tak cukup kain orang kata, okey, tayang sana tayang sini, pegang sana pegang sini. Okey, yang keduanya, kita hendaklah bergaul atau cari kawan-kawan yang positif. Walaupun dia nakal, tapi sekurang-kurangnya dia tidak membuatkan awak celaru tentang identiti awak. Okey, walaupun dia nakal. Baik. Yang seterusnya, mengelakkan daripada menggunakan media sosial untuk perkara-perkara yang negatif. Okey, sekarang ni kita ada internet, kita ada IG, kita ada Facebook, kita ada macam-macam lagi media sosial yang awak boleh cari macam-macam maklumat yang boleh membuatkan awak terkeliru ataupun menjadikan pemikiran awak tu lebih celaru. Okey, jadi berhati-hati. Okay, baik. Dari sudut ibu bapa, peranan ibu bapa, okey, haruslah memberi nasihat pada remaja, pada awak khasnya, pada remaja yang sedang meningkat umur. Okey, didik anak untuk buat kebaikan. Okey, kalau ada mak bapak awak ajak buat kebaikan, tolong jiran dan sebagainya, pergi buat, bukannya bagi 1000 alasan. Okey, kalau mak awak tanya awak kawan dengan siapa, keluar dengan siapa, jangan anggap itu perkara yang menyemak atau membuatkan awak tak selesa. Itu adalah cara ibu bapa nak pantau dengan siapa anak-anak mereka berkawan. Andai kata kawan awak tu suka buat gejala negatif, okey, dan ibu awak tahu, mak awak tahu, bapa awak tahu, confirm diorang tak bagi kawan, betul? Jadi itu adalah cara mereka nak elakkan awak daripada terjebak. Okay. Seterusnya, dari sudut agama pula, okey, saya yakin dah pasti semua agama ada, okey, ada cara, ada pendapat yang masing-masing. Okay, tapi secara umumnya ibu bapa hendaklah bagi pendidikan agama. Okay, bagi pendidikan agama kepada anak-anak cukup. Sekolah agama, pergi ceramah, dengar nasihat daripada orang-orang yang berilmu, baca buku dan sebagainya. Tidak kisahlah awak ni agama apa, Islam, Buddha, Hindu dan sebagainya, Kristian dan sebagainya. Okey. Okay, baik, itu dari sudut agama. Okey. Tajuk yang seterusnya, kehormatan diri. Okey. Baik, kehormatan diri ini dianya sangat-sangat berkait rapat dengan 3 benda ni. Okey, 3 benda. Okey, yang pertama amalan kebersihan. Yang kedua keselamatan dan juga kesihatan diri. Okey, ada 3 benda ni. Baik. Tujuan kita jaga 3 benda ni untuk pastikan kita ni hidup dengan lebih selesa dan lebih rasa diri ni sempurna. Okay, walaupun kita tak sempurna, tapi kita cuba untuk jadi sempurna pada mata kita. Tengok cermin, sedap mata memandang. Okay, baik. Yang pertama, amalan kebersihan. Boleh mewujudkan suasana yang selamat dan juga harmoni. Okay, sebagai contoh, yang pertama kebersihan diri. Rambut, muka, kulit. Okay, ini yang basic lah. Bila awak mandi, awak cuci rambut, cuci muka, sabun badan dan sebagainya. Kalau awak tak jaga benda yang asas macam ni, okay, bayangkan awak tak mandi pergi sekolah.
Kalau tak mandi pergi sekolah, orang lain dalam kelas mula dah pulaukan. Mula ejek dan sebagainya. Okey, jadi menyebabkan kita ni dipandang rendah. Okey, baik, tu kebersihan diri. Yang kedua, kebersihan kawasan persekitaran. Contoh paling mudah ialah awak punya rumah. Okey, rumah besar sangat, awak punya bilik. Awak punya bilik kemas atau tidak? Bandingkan, bezakan bilik awak dengan bilik mak, dengan bilik kakak, dengan bilik adik. Yang mana paling kemas? Okey. Jadi kalau bilik awak kemas, mak awak masuk tak jadi marah. Bila mak awak tak marah, awak tak stres. Bila tak stres, tak adalah menjadi anak yang derhaka. Faham? Faham ke faham? Okey. Baik, yang kedua, keselamatan. Keselamatan ni saya suka tujukan kepada orang perempuan. Okay, orang perempuan yang suka menunjukkan kecantikannya melebihi tahap yang tak patut. Okay. Macam mana? Suka pakai pakaian yang mencolok mata. Okay, baik. Pakaian yang mencolok mata ini bukan sahaja pakaian yang tak cukup kain. Contohnya mini skirt ataupun terdedah pada bahagian dada. Tapi juga ianya termasuk dalam pakaian yang ketat. Contoh badan kawan awak saiz M tapi dia pakai saiz XS. Seluar dia patut pinggang saiz 40, dia pakai pinggang saiz 30. Kan ketat nampaknya. Okay, jadi ini boleh menyebabkan kita punya maruah jatuh. Okay. Baik, yang kedua, memakai barang kemas yang keterlaluan. Yang kaya, yang rasa banyak duit. Lebih-lebih lagi masa hari perayaan, tayang emas. Kalau perempuan kat gelang ni, kat tangan ni, ada 1, ada 2, ada 3, ada 4, ada 5. Kalau ada 5 gelang, dia pakai 5 gelang. Jadi kalau dia jalan kat tempat awam, contoh dia jalan kat shopping complex kan, dia jalan dengan power dia jalan dengan kawan dia, akan menarik perhatian mata orang yang mempunyai niat yang jahat. Okey, andai kata hari tu hari malang awak diragut ataupun lebih teruk lagi dicuri dan sebagainya. Okey, jadi keselamatan awak tergugat disebabkan kecuaian bila awak pakai barang kemas. Okey, baik. Dan yang terakhir, kesihatan. Kesihatan ni janganlah awak berkongsi pakaian dengan orang lain. Kalau dengan ahli keluarga mungkin boleh diterima. Okey. Tapi jangan kongsi pakaian dengan orang lain walaupun itu adalah kawan baik awak. Okey, terutama baju, seluar, pakaian dalam dan tuala. Kalau baju jaket, itu boleh diterima. Mungkin dalam tu dia pakai inner ataupun ada baju lain, baru dia sarungkan dengan jaket. Jadi kita boleh pinjam. Apa? Kalau pakaian dalam, kau nak pinjam spender kawan kau, tak payah. Kalau ada kawan nak pinjam, jangan bagi. Okey, baik. Yang seterusnya, tidak berkongsi alat penjagaan diri. Okey, sikat, berus makeup mungkin boleh basuh dengan mudah lah, kalau nak bagi pinjam. Tapi kalau berus gigi, ada nak bagi pinjam dengan kawan-kawan, jom kau berus gigi, aku kongsi dengan kau. Satu berus gigi kongsi satu kelas. Jadi tak boleh. Setiap orang dia ada alergi masing-masing, dia ada kuman yang masing-masing. Mungkin ada orang tu alah dan sini dia jadi boleh menyebabkan kesihatan kita terjejas. Okey, baik. Kita pergi laju je. Okey. Seterusnya dan yang kedua terakhir, kepentingan menjaga kehormatan diri. Okey, kepentingan yang pertama, tak mudah terpengaruh lah dengan gejala negatif. Jadi bila orang ajak buat negatif, ajak pergi tempat-tempat yang tidak elok, kita lebih mudah untuk menolak. Okey, tak terpengaruh. Okey, yang kedua, orang akan lebih hormat pada kita sebab kita tak buat benda-benda yang negatif. Orang akan hormat.
Kalau kita selalu buat benda yang negatif, macam mana orang nak hormat? Okey. Mampu mencapai kejayaan yang cemerlang dan berterusan. Okey, jika ada usaha, kalau kita pun tidak buat gejala negatif, sentiasa berfikiran positif dan tingkah laku yang positif, insya-Allah kita boleh mencapai kejayaan. Okey, dan yang terakhir, okey, kesan kalau kita tak jaga kehormatan diri. Okay, yang pertama, terjejas pelajaran. Dalam kelas kena pulau, dalam kelas kena ejek, stres nak belajar, tak ada mood nak belajar. Jadi bila exam semua gagal ataupun tak mencapai tahap prestasi yang mak ayah nak, ataupun cikgu nak, ataupun kita sendiri yang sepatutnya nak. Okey. Okey, yang kedua, maruah terjejas. Malu. Nama baik sendiri malu. Okey. Orang dah tahu kita buat gejala negatif. Jadi akan rasa malu. Family juga akan rasa malu. Sebab dia tanya, ini anak siapa? Oh, ni rumah dia, ni bapak dia, ni mak dia. Okay? Jadi family akan malu. Bila kita dah malu, kita tak akan rasa selesa untuk bergaul dengan orang lain. Dan lebih teruk, kita tak akan kacau dengan orang lain. Kita tak akan bergaul dengan orang lain. Duduk dalam bilik senyap-senyap, chatting dengan kawan-kawan yang rapat dengan kita sahaja. Okay. Bila kita dah tak campur masyarakat ataupun kita tak selesa dengan masyarakat, kita susah nak minta pertolongan. Okey, bila berlaku kecemasan kat rumah, kita nak minta tolong jiran-jiran, sangat susah sebab jiran-jiran semua dah pandang serong dan anggap kita negatif. Jadi itu kesannya. Okey. Semoga awak semua dapat manfaat daripada video saya ini dan penerangan saya ini. Okay, semoga kita berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Cik Man sekali. Okay, kita nak pergi jalan-jalan. Bye-bye.